kepada dia di dalam agama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat mata Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dapat lagi kita bersua selepas saya tidak tahulah bila. Yang pasti yang terakhir saya datang tu pada silap 21 Oktober, sebelum berlakunya tragedi peruntahan Jambatan Liawan. Lepas tu 2 minggu lepas saya dah kerja juga, tapi mau datang macam pergi KK lah darah dia tu. Luntur semangat. Minggu lepas betul ada kerja, jadi minggu ni alhamdulillah dapat juga berjumpa dengan tuan-tuan di sini. Jadi kesempatan inilah dia kesempatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita dapat bertemu di dalam suatu tempat, di dalam satu majlis, dan sama-sama kita bertemu ini kerana mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat nanti Allah Ta'ala, kita sambung lagi di dalam pembicaraan tafsir kita di dalam surah Al-Baqarah. Saya lupa sudah di mana. Kalau ada ingat lagi, Allah, cari mana ni? Kita tengok, kalau saya agak-agak lah, surat ayat 44 hingga 48 insya-Allah. Kalau tidak ngam pun tidak apalah, kalau berlapis sekalipun tidak apa. Bapak nak tahu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Maksudnya, patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat kebaikan sedangkan kamu lupa akan diri kamu sendiri, padahal kamu semua membaca kitab Allah? Tidakkah kamu berakal? Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan mengerjakan sembahyang, dan sesungguhnya sembahyang itu amatlah berat kecuali kepada orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang percaya dengan yakin bahawa mereka akan menemui Tuhan mereka dan bahawa mereka akan kembali kepadanya. Wahai Bani Israel, kenangkanlah nikmat-nikmat aku yang telah aku kurniakan kepadamu, dan ingatlah bahawa aku telah melebihkan, yakni nenek moyang kamu yang taat dahulu atas orang-orang yang ada pada zamannya. Dan peliharalah diri kamu dari azab siksa hari akhirat, yang padanya seseorang tidak dapat melepaskan diri, yakni berdosa sedikit pun dari balasan azab, dan tidak diterima syafaat daripadanya, dan tidak pula diambil daripadanya sebarang tebusan, dan mereka yang bersalah itu tidak akan diberikan sebarang pertolongan. Muslimin dan muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun, ayat ini adalah berkenaan tentang perihal perangai buruk orang Yahudi, dan juga berkenaan tentang hari akhirat serta pembalasan di negeri akhirat. Sebelum itu kita tengok sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al-Wahidi dan Sa'labi daripada Ibnu Abbas, katanya bahawa ayat ini turun kepada orang Yahudi di Madinah. Yahudi ni ramai berada di Madinah.
Sebab tu kalau cerita tentang masyarakat majmuk, kalau kata Malaysia masyarakat majmuk, jangan kita lupa bahawa Nabi SAW, negara Islam di Madinah itu awal lagi majmuk. Sebab di sana ada orang Yahudi, mana yang bukan Islam pun ada, Kristiannya ada, bahkan Yahudi pun ada. Mana hebat lagi lah, sebab Yahudi ni kita tahu, kalau ada Yahudi semua akan jadi, oi, ada Yahudi. Jadi Yahudi ini sebahagian daripada masyarakat yang ada di bumi Madinah, dan sebahagian daripada mereka, lelaki pada mereka berkata kepada saudara mereka yang lain, maksudnya kaum kerabat mereka yang lain yang ada menyusu kepada orang muslimin. Sebab Arab ni kebiasaan mereka, menjadi adat kepada mereka, iaitu menyusu, hantar anak untuk disusukan. Biasa, kita tidak boleh katakan tidak dengar lah benda tu sekarang. Saya tak tahulah, kalau dulu-dulu ada, tapi benda ni bukan budaya kita lah. Tapi sebenarnya ini budaya bangsa Arab. Bahkan Nabi SAW sendiri pun ada mamak susuan dia. Dua ibu susu kepada Nabi, iaitu Suwaibah, yang kedua Halimatus Sa'diyah. Dan Nabi menyusu selama 2 tahun. Susu ni 2 tahun lah. Hebat susuan ni, iaitu dia jadi macam anak sendiri. Maksudnya tidak batal sembahyang, tidak batal wudu lah, bukan tidak batal sembahyang. Kemudian aurat dia macam anak sendiri, cuma tidak boleh dapat pusaka saja. Oh, itu hebat anak susuan. Bukan kata dia bawain dia dengan kita anak susu. Kalau mana adik-beradik kita pun, dia pun ikut juga. Maksudnya jadi pakcik kepada anak susuan kita ni. Hebat susuan ni. Saya tidak tahulah kalau tuan-tuan ada pengalaman jadi ada mamak ibu susuan ke apa. Itu satu yang bukan kata ganjil, luar kebiasaan lah, tapi satu benda yang unik sebenarnya. Saya pernah tanya, ada orang di Tudah Baru cerita tentang susuan. Lepas sembahyang dia jumpa saya, dia kata dia ada keluarga susuan. Begitu hebat. Jadi dia dapat keluarga secara kita panggil tidak langsung, jadi ahli keluarga. Hebatlah kalau mana sembahyang, air sembahyang tidak batal tu. Baik. Mereka berkata, dan susuan ni pada masa itu dia tidak kira sama ada Islam ke tidak Islam. Maknanya apa kita panggil lah, bercampur, harmoni lah ceritanya. Lalu dia berkata kepada kaum kerabat, ada Yahudi ni berkata kepada kaum kerabat dia yang hantar anak pergi menyusul sama orang Islam. Dia kata, kau naklah kekal di atas agama kau. Jangan sebab kau pergi hantar anak menyusul sana, jadi kau ikut masuk Islam. Dan mereka berkata, jangan kau ikut lelaki tersebut, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka pula menyebut bahawa, dan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ini tidak ada melainkan suruh yang baik-baik yang bawa kepada kebenaran. Tetapi sedangkan mereka pula tidak mahu beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beritahu tentang Muhammad ni bagus begini, tapi dia pula yang tidak mahu beriman. Dan berkatalah As-Suddi bahawa Bani Israel ni kita panggil besar, itu dia. Bawah dia ni ada Yahudi, ada Nasrani.
Macam kita jugalah bangsa. Jadi ada Islam, ada Kristian, begitu. Bani Israel ini adalah anak cucu kepada Nabi Allah Yaqub alaihissalam. Bani ini anak cucu, iaitu bangsa Israel. Bahkan Israel ini adalah nama kepada Nabi Yaqub alaihissalam, nama kedua. Ada 5 orang Nabi yang ada 2 nama ni, disebut dalam kitab Asy-Syarastani. 5 orang Nabi ada 2 nama. Salah satunya Yaqub ataupun Israel. Tapi jangan pula dengar begitu, dapat anak nanti ni adalah bagi nama anak Israel, hantar pergi JPN, daftar tulis nama Israel terus. Lompat kau JPN, apa boleh nama Israel ni? Nama Nabi Bani. Memang betul lah nama Nabi betul, tapi masalah besar. Jadi masalah pula. Sebab tu kalau kita tidak boleh hina nama Israel itu, tidak boleh maki nama Israel, tapi kita marah, kita kecam di atas kejahatan yang dilakukan oleh Bani Israel. Itulah, bukan kerana nama, tapi kerana perbuatan. Macam kita marah pada seseorang lah, bukan benci kepada nama dia ke, benci kepada sebab dia tu tidak handsome ke apa ke, tapi sebab kejahatan dia. Jadi Bani Israel ini Yaqub. Kemudian Nabi Isa alaihissalam ataupun Al-Masih, kalau orang putih panggil Jesus. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab, dia akan sebut, tidak tahu pun Kristian, agama Kristian. Are you Kristian? Bingung dia, Kristian. Cristiano Ronaldo dia kenal, sebab nama Kristian kan, Cristiano Ronaldo. Tapi kalau sebut, kau Kristian kah? Dia tidak tahu. Dululah masa saya belajar dulu, ini pengalaman tanya. Rupanya mereka lebih menggunakan dengan nama Masihi. Anta Masihi. Kalau perempuan Masihiyah, macam kita muslimat lah. Jadi mereka menggunakan perkataan istilah Masihi, ditujukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Kristian di sana boleh katakan tidak akan gunalah nama Muhammad, Ahmad, Mahmud itu. Sebagaimana kita tahu, Yahudi dia tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Kristian, Nasrani, dia tidak menerima Nabi Muhammad, dan dia terima Nabi Musa, dia terima Nabi Musa. Sebab itu dia tidak guna, orang Kristian di sana tidak guna dengan nama Muhammad, Ahmad. Dia biasa akan guna nama Bani Israel lah, Daud, Yusuf, Musa, Isa. Biasanya kalau dia sebut nama dia Musa atau Isa, kebiasaannya Kristian lah. Kalau kita di sini Dewi, ingatkan Kristian, banyak Islam. Ada tu nama Islam, banyak bukan Islam. Itu unik tu. Sekolah saya ada nama tu Nurina, panggil Nur Nurina, tapi Kristian. Macam-macam lah sini kan. Sini tidak boleh kita mau bajet bab nama ni, sama ada dia tu agama apa. Kemudian Nabi Yunus, ataupun namanya yang kedua Zunnun, disebut dalam Quran kan, Zunnun, yang kisah yang ditelan oleh ikan Nun itu. Ada kata ikan paus apa, tapi dalam Quran sebut kita ditelan oleh ikan Nun. Ialah paus tu besar lah. Kemudian Al-Yaqsu ataupun Zulkif, ini saya ingat lupa yang nama ni, Zulkif ataupun Al-Yaqsu. Kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun namanya apa dia? Adik-adik, apa nama dia? Ahmad. Gelaran tu banyak gelaran kan.
Al-Amin, Abdul Qasim, gelaran tu lain, nama pula. Maksud ini nama dia. Ini disebut dalam kitab Al-Milal wan Nihal karangan Al-Imam Asy-Syahrastani. Lima nabi yang ada dua nama. Baik tuan-tuan, mata Allah Subhanahu wa taala, As-Suddi menyatakan bahawa Bani Israel menyuruh manusia untuk taat kepada Allah dan bertakwa dan melakukan kebaikan, tetapi mereka pula tidak mau ikut. Biasa baku gini kan, baguslah kau, mudah-mudah lagi sudah rajin sembahyang, buat baik, jangan jadi macam saya. Saya kira teruk sudah ini. Ada yang betul tu, dia ikut saya lah pula. Dia suruh orang, dia ikut macam saya lah, saya tak boleh pakai sudah ni pula. Macam hakang sudah ni, tidak boleh overhaul sudah. Ada tuan-tuan, ada begitu. Dia suruh orang buat baik, tapi sayang, baguslah suruh dia buat baik, dia suruh orang buat baik itu bagus. Tapi inilah, kamu menyuruh, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kamu menyuruh orang berbuat baik, tapi kamu pula tidak mau. Kamu lupa diri kamu sendiri, sangat rugi. Ataupun dia rasa macam menyusahkan pula. Sebab ada saya jumpa satu hamba Allah di masa saya balik Semenanjung hari itu, jumpa dia orang Sabah, orang Binau, meninggal baru ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muda lagi tu, di keluarga dia Binau betul. Allahumma salli ala, saya lupa nama dia, tapi nama dia pelik sikit lah. Adik-adik dia tu nama Iskandar. Ustaz ingat, ada 2 bulan lepas dia dengan COVID. Dia tinggal di Semenanjung, tinggal di Perak. Kebetulan jumpa di Kuantan hari tu. Kami ada program, terjumpa dengan dia pergi. Dia cerita pula, saya ingat lagi, ada sahabat dia di Keningau ni. Dia kata, sahabat dia kata kepada dia, aku ni teruk sudah. Makan duit haram sana sini, begitulah. Siap, kau jangan jadi macam aku lah. Saya ingat, itu yang saya ingat dengan dia tu. Tapi ya, saya terkejut juga lah sebab dia meninggal umur dalam mungkin dekat 50 begitulah. COVID. Sihat-sihat kita jumpa, sebulan sebelum tu tiba-tiba dapat berita meninggal. Masya-Allah akbar. Baik. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat-ayat sebelum ini, di dalam surah Al-Baqarah ini menceritakan tentang ahli kitab, terdiri daripada Yahudi dan Nasrani, dan mereka juga disebut dengan ahli kitab, iaitu kalau sebut ahli kitab, nombor 1 adalah Yahudi, nombor 2 Nasrani. Lebih senior Yahudi lah, lebih jahat Yahudi juga. Yang kedua Nasrani. Di sini saya rasa tidak pakai sangat nama Nasrani kan. Saya pun tidak tanya, tapi macam tidak pakailah nama Nasrani, dia lebih pada Kristian lah kan. Jadi ahli kitab ni Yahudi dan Nasrani, dan banyak ayat di dalam Al-Quran menyebut tentang mereka ini lebih-lebih lagi Yahudi, dan dalam ayat ini adalah ditujukan kepada orang Yahudi. Mereka ini menyuruh manusia supaya berbuat baik, dan dia menyuruh pula kalau yang sudah masuk Islam, kekallah di dalam Islam. Sedangkan mereka tetap tidak mahu menerima Islam, walaupun mereka sudah nampak kebenaran Islam. Nampak kebenaran Islam ini, kebenaran Nabi Muhammad SAW ini, sebab mereka sudah mengetahui daripada awal lagi tentang Rasul terakhir yang akan dibangkitkan. Mereka ini ahli kitab. Ahli kitab yang sudah tahu tentang kitab-kitab yang ada dengan mereka, kitab-kitab terdahulu, dan dalam semua kitab ini pasti menceritakan tentang kedatangan Rasul akhir zaman. Dan diceritakan dalam kitab mereka ni secara panjang lebar, bukan kata sebut, kita panggil apa, iklan
sepintas lalu begitu saja. Detailnya disebut dalam kitab-kitab terdahulu, sehingga di dalam Al-Quran ada sebut apa, macam mana? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal, ya'rifunahu ni mereka kenal siapa? Nabi Muhammad ini sebagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Maksudnya sampai begitu sekali. Kenal macam mana? Sifat tubuh badan, itulah. Perangai, itulah. Apa kita panggil, dengan rambutnya, dengan kulitnya, sehingga kan mereka boleh kenal adanya tanda kenabian, khatamun nubuwah, tanda kenabian sebagai rasul takhir pun mereka kenal. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ini lahir, hidup dengan bangsa Arab Quraisy. Adakah bangsa Arab Quraisy tahu? Tidak tahu. Selama-lama Nabi hidup dengan bangsa Arab Quraisy, setakat yang saya tahu tidak pernah, tidak terjumpa juga, tidak terjumpalah yang kata ada di kalangan mereka tengok Muhammad pada masa kecil tahu sudah, oh ini Nabi. Tidak. Bangsa Quraisy ni apa yang mereka buat? Jahiliyah, ada maiti, minum tapai segala, berjudi, berzina, itu saja kerjanya. Lemah motor tidaklah. Paling-paling kali lemah unta saja. Racing unta. Jadi apabila kita tengok dalam sirah, apabila Nabi SAW pergi berdagang ikut pakcik dia kan ke tanah Syam, berjumpa di sana dengan pendeta yang namanya Buhairah. Buhairah apabila tengok Nabi, pendek cerita, tengok Nabi ni, ini bukan biasa-biasa budak ni. Apabila diteliti, tengok di belakang Nabi ada tanda nubuwah. Sedangkan orang Arab Quraisy ni yang hidup dengan Nabi mana tahu. Jadi ahli kitab, lebih-lebih lagi pendeta-pendeta sudah tahu, tengok tahu. Sebab tu dia kata ini budak bukan budak yang biasa-biasa. Dia ni kalau diketahui oleh orang Yahudi yang lain, pasti akan dia apa-apa, maksudnya mungkin dibunuh. Jadi bawa balik segera. Begitu sekali. Sebab mereka sudah tahu dalam kitab-kitab mereka. Sebab itu bangsa Arab, Bani Israel ini, itu ahli kitab yang tahu tentang Alkitab. Sedangkan orang Arab Quraisy ini, kafir Quraisy ini buta huruf, ummi kan, buta huruf. Hanya sebilangan kecil sahaja yang pandai membaca daripada sahabat-sahabat Nabi, dan sebilangan kecil juga yang boleh tahu tentang kitab-kitab terdahulu ni, kitab-kitab Taurat, Injil ni. Jadi bangsa Arab memang apa susah-susah apa susah-susah belajar. Sebab tu bangsa Arab juga dikenal dengan nama ummi, bangsa ummi yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, berbanding dengan ahli kitab yang memang nama lagi ahli kitab. Jadi mereka ini yang awal lagi sudah mengetahui tentang kebangkitan Rasul akhir zaman, dan sepatutnya mereka yang paling awal beriman. Sebab kalau kita tengok ketika Nabi SAW dapat wahyu yang pertama kan di Gua Hira, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid bawa pergi berjumpa dengan siapa? Waraqah bin Nawfal, sepupu, kalau tidak salah saya sepupu lah kepada Khadijah. Apa Waraqah bin Nawfal? Oh, ini orangnya. Dan dia declare bahawa kalau aku masih panjang umur, lebih kesihatan, pasti aku akan menjadi pembantu kepada Muhammad. Tengok sebab apa dia tahu. Kalau orang yang tidak tahu, bawa balik cerita Muhammad masuk gua, jadi balik tu beritahulah cerita dengan keadaan dia terpaksa diselimuti, zammiluni. Nabi kata selimutkan aku, terkejut kan, terketar-ketar. Maka kali kalau orang yang tidak tahu, ini apa ni? Kalau sekarang pakai kata COVID lah. Omikron apa? Omikron ni. Plus Delta. Ataupun kena sampuk. Biasa begitulah, kena sampuk lah, apa gibaran, apa
ada puaka lah, biasa begitu. Tapi tengok Warakah bin Nawfal yakin bahawa inilah orang dia, iaitu lausul ta'khir. Jadi mereka ini orang yang mengetahui, tetapi mereka pula tidak mahu beriman, melupakan diri mereka sendiri. Bahkan mereka tahu, apabila ditanya, kamu tahu aku ni Nabi kan? Tahu. Kamu tahu aku dibawa kebenaran? Tahu. Tapi tetap juga pilih tidak mahu beriman. Itu cerita dia. Baik. Sebab tu ahli kitab juga disebut sebagai orang yang cerdik pandai. Ialah pandai membaca kan, berbanding dengan bangsa Arab yang tidak tahu apa-apa pun. Jadi bahasa Arab ni kita fahamlah. Sebab tu dinama juga kafir Quraisy ataupun Arab jahiliyah. Apa kejahatan yang mereka tidak buat? Tapi LGBT tiadalah. Jahiliyah ni turut dia orang pun LGBT tiada. Tukar jantina pun tidak. Ini sampai sekarang lebih dahsyat daripada jahiliyah. Baik, inilah dia satu perkara yang ajaib, yang pelik. Sebab suruh orang buat baik, tetapi mereka pula tidak mahu menerima, tidak mahu mereka pula tidak buat benda yang mereka suruh orang buat baik itu. Baik. Jadi inilah dia, ayat ini Allah Ta'ala turunkan sebagai satu tempelak ataupun kita panggil tiaw lah, bahasa mudah kita. Saya tidak jumpa ayat ni, sibuk mau cuti jadi sudah lama tidak datang sekolah. Jadi memang kena tiaw habisan oleh Allah Ta'ala. Apalah kamu ni bahasa mudah, kamu suruh orang buat baik, tapi kamu pula yang tidak buat, lupa diri untuk kebaikan diri untuk diri kamu sendiri. Sebab sampai ada juga yang dia kata tidak apalah, ini urusan saya dengan Allah lah. Aduh, tiang siok juga tu. Nak apa? Ada yang kata begitu. Apa-apa pun, ini saya dengan Allah lah nanti. Ada senang kau minta kau tim. Yang lebih dahsyat kubur masing-masing kan. Ini pening. Baik, tuan-tuan, nanti Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat ini turun kepada orang Yahudi, tetapi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Itu satu kaedah dalam ilmu tafsir. Ibrah atau ayat ini apa yang panggil istifadah. Faedah dia adalah untuk kita semua. Walaupun ayat itu asal dia turun kepada khusus pada orang Yahudi, tetapi pengajarannya adalah untuk kita semua. Maksudnya janganlah kita suruh orang buat baik, bagus, tapi kita pula tidak ambil rebut kebaikan itu. Ada satu yang sangat rugi. Dan dalam Al-Quran pada sebut lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu bercakap tapi kamu tidak buat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besarlah kemukaannya di sisi Allah, kamu bercakap tetapi kamu tidak buat. Cakap tidak serupa bikin, pun tidak boleh juga. Tapi bukanlah maksud kalau demikian tidak boleh nanti tidak jadi juga. Cakap benda baik tetap juga mesti juga kita sampaikan perkara baik. Baik, inilah dia di antara disebut sebagai penyakit hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala maksudnya di sebalik ayat ini yang kita faham, iaitu tidaklah, bukan tidak boleh kita buat suruh baik kita tinggalkan, kita tidak buat baik, tidak. Maksudnya jangan kamu hanya suruh buat baik tapi kamu tidak buat, amatlah rugi dan amatlah malang. Baik, dan yang terakhir, wasta'inu bis sabri was salah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk minta pertolongan. Ista'in, minta tolong. Nasta'in,
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ayat yang sama tu, benda yang sama.